Okey, apa khabar semua? Sihat semua Oh, macam dekat konsert. Sihat. Sihat Wah, dengar sikit suara sikit. Mana budak-budak keladi sehe. Sihat. Keladi. Mana keladi? Cek je. Tak keladi. Okey, kelas E. Oh, mana kelas E? Allah. Mana kelas E? Oh, ni lah budak-budak tak raya ni. Oh, kelas E. Sian. Tak apa, raya haji korang dapatlah kat rumah kan. Cuma tak boleh sembelih lembu je lah. Korang jangan sembelih pula adik-adik yang dekat rumah tu bah. Tak dapat sembelih lembu sebenarnya. Okay, alright. Okay. Saja je di pagi-pagi ni kita kena ceria, kita kena bersemangat kan. Barulah aura positif tu datang. Alright, okay, so are you guys ready? Ready. Tak ready? Ready Okay. Alright. So benda pertama yang cikgu nak korang buat, yang pertama angkat tangan kanan ataupun tangan kiri lah, tangan yang korang menulis. Goyang di udara. Okay, goyang, picit-picit dia. Sebab hari ni korang akan banyak melukis dan menulis. Okay. Yang kedua, ambil sebatang kertas, sehelai kertas yang kosong ataupun buku, okay, letak di hadapan anda dan ready pensel ataupun pen. Ready pensel lah sebab senang awak nak padam. Yang ketiga, ambil buku teks. Yang ni wajib. Ambil buku teks. Cikgu nak awak buka muka surat yang ada tabel. Okay. Tak kisahlah buku apa-apa pun. Okay, yang penting cikgu nak awak ada periodic table di hadapan awak. Okay, kalau buku teks, muka surat 275. Okay, awak boleh tengok awak boleh Google ke apa ke kalau tak ada buku teks. Okay, yang penting ada table depan awak. Okay, dah buat 3 semua benda tu, barulah kita boleh start. Okay, so cikgu bagi masa dalam 30 saat, korang baca doa sendiri ya, baca doa masing-masing. Amin. Okay, right, kita sambung. So, hari ni cikgu nak masuk topik 5 lagi topik yang kelima lagi, tetapi subtopik yang baru. Okay, so sebelum ni kita dah tengok ionic bond, right, ionic bond. Hari ni kita sambung covalent bond. Right, covalent bond. Okay. Tengok betul-betul ejaan dia covalent. Cikgu pernah jumpa dia tulis dalam exam covenant. Datang mana covenant ni? Nama Mak Saleh mana ni? Covalent. Okay, bukan covenant. Right? So, covalent bond, konsep yang awak kena tahu ialah yang pertama dia sharing. Dia sharing. Okay. So macam mana covalent bond ni boleh terbentuk? Atom ni dia berkongsi dia punya valence elektron. Alright. So kalau ionic dia transfer. Ada yang bagi, ada yang accept, terima. Tapi covalent dua-dua atom ni berkongsi. Tak ada yang bagi dan tak ada yang menerima. Diorang give and take. Okay. Sharing satu sama lain lah. Alright. Dia jam pula whiteboard ni. Sat. Line cikgu kurang ni kurang okey sebab ni hujan. Dekat luar baru berhenti hujan. So line dia pun tintong sikit. Okey, alright, okey dah. Okey, sorry, minta maaf. Okay, boleh nampak tak skrin? Boleh. Okay. Ini prinsip covalent bond, dia melibatkan sharing valence elektron. So dia punya reason dia samalah kenapa dia nak share, sebab dia ingin mencapai to achieve stable octet ataupun duplet electron arrangement. Okay, so itu reason
reason utama kenapa atom ni dia buat bonding antara satu sama lain. Okay, untuk mencapai kestabilan. Lepas tu cara dia nak bond tu yang lain. Ada yang transfer, ada yang bagi, ada yang terima dan ada yang sharing lah. Okay. Right. So first kita terus tengok contoh. Tak payah cerita panjang. Dah ready ke pensel, kertas dan juga tabel di hadapan anda? Dah. Okay. Right. So kita pergi contoh. Okay. Kita pergi contoh yang pertama. Okay. Untuk covalent dia ada 3 jenis bond. Okay, dia ada 3 jenis bond. Yang pertama, dia masih covalent covalent dia ada 3 types, right? 3 types. Dia ada ikatan yang secara single. Okay, dan ikatan single ni single lah di satu. Maksudnya atom yang dia berkongsi ialah sepasang. Satu sepasang, satu atom bagi satu atom bagi satu. So dia jadi pump macam tu, dia sepasang. Okay, dia one pair, kita panggil sebagai one pair. Satu pasang elektron. Maksudnya macam ni, ada satu atom, ada 2 atom, satu atom, setiap atom dia contribute, dia menyumbang dia punya 1 elektron. Satu lagi atom pun menyumbang 1 elektron. So diorang berkongsi. Diorang berkongsi satu pasang. So bila berkongsi one pair, ikatan tu ialah ikatan single. Okay, right. Double dia berkongsi 2. Okay, dia berkongsi 2 pasang. Maksudnya 1, 2. 1, 2, 3, 4. So dia berkongsi 2 pair. Okay, 2 pasang elektron yang berkongsi. Satu pasang ada 2 lah. Maksud pasangan lah. Pasangan kan ada 2 orang kan. Mana ada pasangan 3 orang. So pasangan ada 2 orang. So kalau one pair satu pasang, maksudnya 2 elektron yang dikongsi. Kalau 2 pair, 2 pasangan lah. 2 pasangan 4 orang. So 4 elektron yang dikongsi. Okay, dia berkongsi 4 elektron antara satu sama lain. Okay, satu lagi ialah triple. Triple ni agak-agak dia berkongsi berapa pasang? Berapa pasang dia kongsi? How many pairs? 3, very good. 1, 2, 3. So satu ni, yang ini kita panggil satu lah ni. Ini satu bond. 1 bond, 2 bond, 3 bond. So dia ada 3 bond. Satu bond dia berkongsi 2. Okay. So kalau ada 3 bond dia berkongsi 6. Okay, dia berkongsi 3 pairs. 3 pasang. Okay, 3 pairs bersamaan dengan 6 elektron yang dikongsi antara satu sama lain. Kalau 2 pairs bersamaan dengan 4 elektron yang dikongsi antara satu sama lain. Okey, yang setakat tu clear tak? Single, double, triple. Clear? Faham Betul ni, faham Alright. Okay, so pegang betul-betul prinsip ni. Okay, pegang betul-betul. Single, double, triple. Pegang betul-betul. Okay, now kita tengok contoh one by one. Kita pergi yang single dulu. Contoh-contoh compound yang terbentuknya single covalent bond. Okay, dia single. Maksudnya satu ikatan saja, tetapi ikatan tu ialah ikatan covalent. So nama dia single covalent bond. Okay, single ni single ni one pair, satu pasang elektron, satu pasang atau bersamaan dengan 2 elektron yang dikongsilah. Okey, so contoh yang paling mudah kita ambil H2. Okey, H2 ni apa? Hydrogen gas, very good. Okey, so awak tengok di sini H2. So bila H2 ini dia punya formula H2 kita ada 2 H. So maksudnya akan ada 2 hydrogen atom lah. So hydrogen atom yang pertama kita lukis. Okay, hydrogen atom, tengok tabel. Hydrogen atom ada berapa proton? 1, very good. So dia ada 1 je proton 1, elektron pun 1. So dia cuma ada 1 sel sahaja. Okay, ni cikgu tulis warna hitam. Okay, elektron dia warna hitam. Satu lagi hidrogen, cikgu tulis lukis warna biru. Okay, alright. Okay, so ini asing kan, ni dia tak buat bond lagi. So ini asing.
Alright, ni asing. Maksudnya kita ada dua. Satu, dua. Dua atom hidrogen yang berasingan. Okay, dia belum buat bond lagi. Okay, so macam mana dia nak buat bond? Okay, awak tengok. Tengok hidrogen yang belah kiri. Okay, tengok hidrogen yang belah kiri yang warna hitam ni. Dia perlukan lagi berapa elektron untuk dia stabil? 7. Baik. Satu. Satu. Hidrogen duplet dia tak boleh jadi oktat. Hidrogen cuma duplet saja sebab dia ada satu shell je. Hidrogen ada satu shell je. Which is satu shell itu ialah shell yang pertama. Shell yang pertama maksimum boleh pegang 2. Okay, so dia perlukan lagi 1. Okay, tengok hidrogen yang belah kanan yang warna biru. Okay, hidrogen yang warna biru pun perlukan lagi 1 elektron. Okay, so kiri perlukan 1, kanan pun perlukan 1. So instead of dia ambil daripada luar, dia akan berkongsi. Okay, sekarang ni tengok macam mana cikgu lukis. Okay, awak lukis sekali So dia akan berkongsi, dia punya ni dia akan jadi rapat tau. Dua atom ni dia akan rapat antara satu sama lain dan dia akan overlap. Tahu overlap? Dia akan bertindih. Okay, dia akan bertindih. Bertindih tu macam mana? Macam ni. Okay, hidrogen yang belah kiri. Okay, warna hitam lah. Dia belah kiri. Okay, first shell. Tak ada 1 elektron. Okay, and then hidrogen yang belah kanan, kita overlapkan dia. Nampak tak? Clear tak? Ke nak besarkan lagi? Hello? Hello. Okay, sekejap sekali lagi Okay. Hidrogen yang belah kiri. Okay. First shell, kita ada 1 elektron. Okay. Hidrogen yang belah kanan, dia punya shell tu overlap. Overlap. Dia belah kanan, dia punya elektron dekat sini. Okay. Clear tak? Nampak tak? Lepas tu awak tengok dekat sini. This one. Ni. So, yang warna hitam, dia bagi 1. Dia contribute dia menyumbang 1. Yang biru pun dia menyumbang 1. So, dia akan jadi bond. Swap. Dia akan jadi single bond. Nampak? 2 pasang elektron. 1 pasang elektron dikongsi. Ataupun 2 elektron lah. Nampak tak? Clear tak? Clear. Nampak. Nampak? Okay, ni macam ni. Asal tadi, yang ni asal. Yang asal, ni dia asing asing. Masing-masing ada 1 elektron. Okay, so sekarang ni dia nak stabil, dia nak mencapai duplet, 2. Dia akan share, akan kongsi. Share tu maksudnya masing-masing bagi atom hidrogen hitam bagi, contribute. Istilah dia contribute. Hidrogen yang warna biru pun contribute dia punya elektron. So kalau masing-masing contribute, dia akan berkongsi lah. Begitu. Okay. So dia overlap. Dekat overlap, ada awak tengok 2 pasang elektron ni dikongsi. 2 elektron ni dikongsi. Okay, sebab apa 2 elektron? Sebab hidrogen hitam menyumbang 1, hidrogen biru pun menyumbang 1. So diorang 2 elektron ni dikongsi antara satu sama lain. So bila 2 elektron dikongsi, dia akan menjadi one pair. Okay, one pair bersamaan dengan single. Okay, single bond. Okay, nak lukis dia memang kena lukis macam ni Okay, nampak tak? Clear tak? Nampak. Okay, right. Okay, satu lagi contoh. Okay, masih single juga Masih single juga. Orang-orang single tu minta maaf. Ni tak ada kaitan dengan single ataupun yang dah okay. Yang single juga, kita ambil contoh lagi Cl2. Okay, Cl2. Ada berapa klorin? 2, very good. Okay, so kita ada 2 klorin. Okay, kita guna warna hijau pula lah. Klorin. Okay, klorin berapa dia punya elektron? Tengok table. 17, very good. So shell yang pertama 2. Shell yang kedua 8. 2, 4.
6, 8. Shell yang ketiga 7. 2, 4, 6, 7. Okey. Okey. So, satu lagi. Belah kiri, guna warna biru pula lah. CL pun sama 17. 2, 8. Awak lukis sekali tau. Jangan tengok je cikgu lukis. Nanti awak tak faham sangat. 7. 2, 4, 6, 7. Okey. Now, CL perlukan lagi berapa elektron untuk dia stabil? 1. CL 1. Very good pula dah. Very good. CL belah hijau, yang warna hijau perlukan lagi 1. CL warna biru pun perlukan lagi 1 elektron. So diorang daripada dia nak ambil 1, so diorang akan berkongsi lah. Okey, dia akan share. So sama saja macam mana diorang share. Yang ini akan rapat. Yang ini okey, dia akan rapat ke sini ataupun tak kisahlah mana-mana pun dia akan rapat. Sekejap. Good. Sekejap Shing. So dia akan rapat. Pop. Macam tu. Okey, lepas tu ni ada satu ikatan. Okey, kalau nak kira dia macam mana? Macam mana kita nak kira dia? Okey, awak tengok yang belah kanan yang belah kanan warna biru. Warna biru nak kira dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang asal tadi 7, lepas tu dia dah kongsi yang hijau 8. Faham tak? Clear tak? Ke korang nampak? Okey, kalau yang hijau pula nak kira macam mana? Yang hijau kira yang luar je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zap. Ni 7, lepas tu dia dah kongsi dengan yang biru tadi 8. Dia macam ni lah yang cikgu lukis ni sikit, ringkas sikit. Ni cikgu tulis lukis yang luar je, yang luar sahaja. Okey. Ni 2, 6, 7. Okey, ni yang asal. Okey, lepas tu dia buat bond dengan satu lagi CL. Yang ni cikgu lukis shell yang luar je tau bagi korang nampak. 2, 4, 6, 7. So dia kongsi kat sini. Sub. Okey. So nak kira dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sebelah ni 8. Okey, dia dah jadilah oktat. Okey, yang biru pun sama. Yang biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu dia kongsi dengan yang warna hijau tadi 8. Okey, nampak tak? Clear tak? Nampak. Okey, siapa yang tak clear? Jangan angkat tangan, cikgu tak nampak. Siapa yang tak clear? Cakap. Sebab awak nak pergi yang double bond, triple bond pula lepas ni. Lagi pening lagi. Awak kena faham betul-betul yang ni. Nampak Nampak macam mana dia boleh cukup jadi oktat tu. Daripada dia 7, sekarang dia dah jadi oktat 8 sebab dia dah share. Nampak. Ya. Siapa panggil cikgu tadi? Nampak. Tak kacau ke elektron yang lain? Dia tak kacau ke elektron yang lain? Tak. Elektron yang first dengan second cell dia tak kacau. Dia kacau yang luar je. Yang valence sahaja yang dikacau. Yang dikongsi dengan yang valence sahaja. Valence kongsi dengan valence. Yang dekat dalam tu kan dia dah stabil. Kan dia 2, 8, 7. Yang 2 dengan 8 ni dia tak kongsi. Dia orang dah stabil lah. Dia dah cukup dah 2, dah cukup dah 8. Yang sekarang ni yang tak cukup ialah this one, yang 7. So 7 ni lah dia akan kongsi dengan 7 yang atom yang lagi satu tu. Okey, yang ni yang cikgu lukis ni, sekarang ni awak tengok ni, yang ini yang luar je tau, valence yang luar. Cikgu nak bagi awak nampak dia punya tu. Dia adalah lagi, sini ada 2, 8. Cuma cikgu tak lukis lah. Sebab kalau cikgu lukis nanti dia akan jadi macam ni. Macam awak macam susah sikit nak nampak. So bila cikgu lukis yang dia punya valence saja, yang luar saja, awak boleh nampak sikit. Oh macam tu dia punya tu. Okey. Ada lagi nak tanya?
Ada lagi tak nak tanya? Nampak Clear Clear. Clear. Okay, very good. Okay, itu single single bond cikgu bagi dua contoh. H2 dengan Cl2. Cicak ni berbunyi pula dia. Okay, H2 dengan Cl2. Okay, next. Kita pergi yang double. Okay, pergi yang double. Double, kita ambil contoh yang paling simple lah. Oksigen. O2. Okay, O2, oksigen. Okay, O2 ada berapa oksigen? Ada 2 oksigen. Oksigen ada berapa elektron? 8. 8, very good. So susunan dia akan jadi 2.6. Okay. So kita lukis oksigen ada 2 belah kanan dan kiri. Yang pertama kita ada 2, 1, 2. Yang kedua kita ada 6. 2, 4, 6. Wah, comel dia. Okay. Warna hijau pula yang belah kanan. Substitution yang pertama 2, 1, 2. Comel kan atom-atom ni kan? 2, 4, 6. Okay. Right, kita ada 2 atom oksigen yang comel-comel ni. Okay, so macam ni diorang nak berkongsi sama. Zap, pop. Dia akan overlap. Okay, dia akan overlap, dia akan buat bond. 1, 2. Nampak? Ke pening? Okay. Okay, ini yang tu Kalau ni yang penuh. Okay, kalau yang tak penuh, cikgu lukis yang luar saja. Okay, yang luar saja. Warna apa tadi? Warna purple Purple. Yang luar je tau. Valence yang luar saja. Atom belah kiri. 2, 4, 6. Ni yang luar saja Atom satu lagi warna hijau. Alamak. Okay. Ada elok-elok ada lagi ke? Kena putus ada lagi. Ada. 2, 4, 6. Okay. Sedang kongsi nampak. Sub. Ada 2. Okay. Ada 2 bond. So diorang berkongsi berapa pasang? Berapa pasang elektron diorang berkongsi? 2. Very good. 2 pairs. 2 pasang elektron bersamaan dengan 4 elektron yang dikongsi. Okay. So nak kira dia macam mana? Jom kita tengok. Nak kira dia. Kita ambil warna kuning pula. Warna kuning. Warna kuning. Lah bunyi burung pula. Ya Allah, macam-macam bunyi. Okay. 1, 2. Ya, tahu betul. Apa burung ni cakap? 3, 4, 5, 6. Sini 2, 7, 8. Nampak? Walaupun warna dia lain, kan satu warna purple, satu warna hijau. So bila kita kira yang consider yang purple tu juga sebab diorang dah berkongsi. Awak kena fikir macam ni lah, diorang dah berkongsi dah sehidup semati dah. Apa yang kau ada itu pun aku punya. Kau punya aku punya. Macam tu lebih kurang. Okay, yang purple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Clear tak? Clear. Okay. Betul ni? Clear ni? Jelas ni? Jelas ni? Ada siapa-siapa nak tanya? Azra, masa berapa lama lagi Azra? 7 minit. Okay, alright. Okay, faham Jelas Lah. Okay, alright. So, daripada gambar ni kita boleh tengok setiap atom, okay, atom oksigen yang belah kiri yang warna purple ni, dia menyumbang berapa dia punya elektron? Berapa elektron yang dia contribute? Dia contribute berapa? Macam awak pergi kafe lah, awak nak beli nasi tu RM5. Kawan awak ada RM3, awak ada RM2. So awak menyumbang RM2, kawan awak menyumbang RM3. Okay, sekarang ni atom oksigen yang warna purple, dia menyumbang berapa elektron dia untuk dikongsi? 2, very good. Nampak? 2. Okay. Oksigen atom yang warna hijau contribute berapa? 2. Pun 2 juga. Pandai. Begitu. Okay. So satu atom menyumbang 2. So 4
elektron yang dikongsi bersamaan dengan 2 pasang elektron. Okay. Alright. So itu yang double double oksigen cukup lah oksigen. Okay, next kita pergi yang triple. Triple meeple pula dah. Ni double. Okay, sekarang ni kita pergi triple covalent bond. Okay, so triple covalent bond kita ambil contoh N2. Okay, so N2 nitrogen berapa elektron dia? Tiga. 7. 14, bukan 14. 14 tu dia punya RAM dia berat dia. 7, yes, 7. 7. Okay. Okay, satu nitrogen atom 7. 7 maksudnya susunan dia akan jadi 2.5. Dah kenapalah burung ni nak berkicauan di tepi rumah aku. Aduh lah. Tak bercakap dengan hang pun. Okay, nitrogen atom 7. So, N yang pertama kita ada 2. Ya Allah, ada berkicauan lagi. Tak apalah, biarlah asalkan kau bahagia. 2, 4, 5. Okay, tapi kita tak boleh macam ni Nitrogen kita kena yang dia punya luar tu kita kena buat 3. 1, 2, 3. Kena buat macam tu. Sebab dia akan berkongsi, setiap nitrogen atom tu dia akan menyumbang 3. Astaga, burung ni, ya Allah. Hai, aku bercakap, dia bercakap. Okay. Minta maaf ya. Awak dengar ke bunyi burung tu? Dengar. Itulah. Hai, tak apa. Jangan marah. Live fine semua. Yes, live. Kawan tu. Apa dah? Less than 5 minutes? Azdah, masa berapa lama lagi? 4. 4 minit. Okay, ngam. Okay, tengok betul-betul So ada 2 nitrogen atom. Zop. Begitu. Okay, so dia kongsi. 1, 2, 3. Okay, yang kalau kita lukis yang luar sahaja. Yang luar saja tadi warna apa tah? Purple dan hijau. Purple. Ni yang luar saja 2, 5. Hijau. And 2, 3, 4, 5. Sudah kongsi. 1, 2, 3. Okay, nak kira dia. Cuba kita kira. You still with me? Ada lagi ke? Ada lagi. Kira dia. Okay, yang purple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Nampak Okay, yang hijau pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nampak tak? Clear tak? Nampak. Okay, so berapa soalan cikgu berapa pasang elektron yang dikongsi? How many pairs? 3 pairs. Very good. 3 pairs elektron bersamaan dengan berapa elektron yang dikongsi? 6 elektron. Pandai good. Hey. Atom purple, nitrogen yang warna purple contribute berapa? 3. Very good. Nitrogen purple contribute 3. Nitrogen hijau pun contribute 3. Pandai. Okay. Alright, so kita end dulu yang ni. Nanti kita sambung satu lagi. Okay, yang kita nak tengok contoh yang lagi mencabar. Okay, daripada 3 contoh yang cikgu bagi ni daripada single, double dengan triple ni, apa yang awak perasan? Apa yang awak perasan? First tadi kita ada H2, Cl2, O2 dan N2. Apa yang awak perasan daripada 4 contoh ni? Semua gas. Yes.
semua gas. Okey, selain daripada tu? Yang pertama, kesemua ini ialah molekul, betul tak? Ada tak ion? Ada tak ionik? Tak ada. So maksudnya covalent bond dia akan menghasilkan molekul. Okay, dia tidak akan menghasilkan ion. Okay. Lagi yang awak boleh perasan ialah benda yang sama. H dengan H, Cl dengan Cl, O dengan O, N dengan N. Okay. So lepas ni, sesi yang kedua nanti cikgu akan tunjuk contoh yang berlain. Contoh H dengan Cl. C karbon dengan oksigen, benda yang lain. Okay, boleh juga. Lagi satu apa yang awak perasan? Dia punya sifat dia. Contoh H dengan H. Okay, Cl dengan Cl. Okay, cikgu tanya. Cl, non-metal ke metal? Cl metal ke non-metal? Non-metal. Non-metal, very good. Sebab tu cikgu suruh awak ada table kat depan untuk awak tengok benda-benda macam tu lah. So, Cl dengan Cl bond dengan Cl, yang ini non-metal, yang ini pun non-metal. So, covalent bond dia antara non-metal dengan non-metal. Okay. Kalau ionic kita ada contoh Na dengan Cl. Ionic satu. Okay, so based on 4 contoh yang cikgu bagi tadi, H2, O2, Cl2 dan juga N2. Okay, 3 maklumat kita boleh dapat daripada 4 contoh ni. Yang pertama, kesemua ni ialah molekul. Maksudnya ionic bond dia menghasilkan molekul lah, dia bukan menghasilkan ion. Okay, lagi kita boleh dapat tahu daripada 4 contoh. Ya. Cikgu share screen tak? Oh, tak boleh share. Azda. Alamak. Okey dah. Okey, nampak skrin? Nampak. Okey, so 4 contoh ni yang pertama kita boleh dapat tahu covalent menghasilkan molekul. Okey, dia bukan ionic, molekul. Lepas tu dia bond antara non-metal dan non-metal. Okey, contoh Cl dengan Cl. Cl non-metal, Cl pun non-metal. Okey. Kalau ionic, metal dan non-metal. Contoh Na dengan Cl. Na ni metal, Cl non-metal. So metal, non-metal, ionic, bukan covalent. Okay, lepas tu apa lagi satu maklumat yang kita boleh tahu daripada 4 contoh ni, dia nak gabung tu, dia boleh same ataupun different. Okay, dia boleh sama ataupun berbeza. Sama ni contoh H dengan H, O dengan O, Cl dengan Cl, N dengan N. Okay, tu benda yang sama lah. Okay, yang different ni contoh O, oksigen dengan karbon, hidrogen dengan klorin. Okay, benda yang lain. Tetapi sifat dia orang sama. Okay, syarat dia non-metal mesti dengan non-metal. Okay, kalau metal dengan non-metal, dia tak akan jadi covalent, dia akan jadi ionic. Okay, so 4 contoh ni yang sama. Okay, now kita tengok contoh yang different. Yang berbeza pula dia punya atom. Okay, kita ambil contoh yang paling simple dahulu. HCl. Okay, HCl. Okay, so HCl kita ada 2 atom. Yang pertama atom hidrogen. Yang kedua atom klorin. Okay, hidrogen ada berapa proton? Ada berapa elektron? 1. 1, very good. Lemak cikgu nak pakai warna hijau lah bagi korang nampak kan. Si warna hijau je kita ambil warna orange. Okay, Cl. Okay, hydrogen ada 1, so dia 1 je lah, ada 1 shell je. 1. Okay, Cl berapa elektron? 17.
17. Okey, siap 17. Okey, boleh tak cikgu lukis yang luar sahaja? 17 dia akan jadi 2.8.7. Okey. Yang 2 dengan 8 ni cikgu tak lukis. Tapi dia ada tau. Dia ada kat sini. 2, 8. Dia ada. Cuma cikgu tak lukis. Sebab cikgu nak bagi korang nampak. Cikgu lukis yang luar je. Yang shine yang luar sahaja. So, CL ada 7. 2, 4, 6, 7. Okey. So, agak-agak dia single, double, triple. Single, very good. Dia single. Okay, kalau awak tak tahu, awak kena try and error tau. Kalau tak tahu, okay, katakan awak dapat kat sini. Okay. Okay, pop. Jadi, bond. Stop. Okay. Lepas tu try kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, so CL dah cukup. Sekarang kita tengok hidrogen. Hidrogen 1, 2. Hidrogen mesti 2 dia tak boleh jadi 8. Dia 2 saja. Okey, hidrogen pun dah cukup. So betul lah lukisan kita macam inilah. So macam inilah lukisan dia. Okey, so kalau kita nak explain, macam mana kita nak explain kalau soalan esei? Okey, soalan esei kita nak explain dia, yang pertama kita boleh bahagi 2 Bahagi 2 macam ionic, bahagi 2, divide 2. Yang pertama kita cakap pasal hidrogen. Yang kedua kita cakap pasal klorin. Okay. First, hydrogen kita nak cakap. Yang pertama kita cakap pasal electron arrangement. Okay, hydrogen berapa electron arrangement dia? Kelas? 1, yes. So cakaplah arrangement untuk hidrogen ialah 1. Okay. Ni cara nak explain tau. Okay, kalau CL, arrangement dia berapa CL? CL, arrangement berapa CL? 287. 287, good. 287. Okay, tu point yang pertama. Okay, electron arrangement. Okay, point yang kedua. Okay, kita bagi tahu berapakah elektron yang diperlukan. Okay, so hidrogen berapa lagi yang diperlukan untuk dia stabil? 1. Good. So 1 electron required yang diperlukan to achieve stable duplet. Okay, hidrogen duplet bukan octet. Achieve duplet electron arrangement. Okay. Yang kedua, okay. Untuk CL perlukan lagi berapa? 1 juga. Very good. So 1 electron required to achieve stable octet. Dia akan jadi 8. Stable octet electron arrangement. Okay. Clear? Clear tak setakat tu? Clear. Okay, right. Okay, so dekat situ awak dah dapat 4 point 4 point dah. 2 point untuk electron arrangement, 2 point berapa elektron yang diperlukan. Okay. Point yang kelima, okay, tengok kepada gambar rajah. Okay, tengok kepada lukisan yang kita buat tadi lah. So point yang kelima ialah contribute. Okay, point dia ialah contribution. Sumbangan, maksudnya setiap atom tu menyumbang berapa untuk dikongsi. Okay, alright. So sekarang ni kita tengok Okay, so hidrogen menyumbang berapa elektron? 1. Very good. Hidrogen menyumbang 1. Klorin? 1. Pun 1 juga. Okay. So, awak boleh tulis macam ni. 1. Okay, sebab kita ada 1 kan, 1 hidrogen. 1 hydrogen atom. Okay, contribute. Menyumbang. Contribute 1
elektron. Dia menyumbang 1 elektron to be shared untuk dikongsi with klorin ada berapa? Klorin ada berapa tadi? Ada berapa atom klorin? Ada 1 kan? To be shared with 1 Cl atom. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak ke tak nampak? Okay. Itu kita cakap hidrogen. Hidrogen menyumbang 1. Okay. Cakap pula pasal klorin. Okay, terbalikkan je. Terbalikkan je point ni. Okay, and then 1 Cl atom contribute 1 electron to be shared untuk dikongsi with 1 hydrogen atom. Okay, so ini point yang ke-6. Okay, nampak? Awak dah dapat berapa point? 6 point dah. Okay, ni soalan esei ni. Cikgu bagi soalan bocor terus. Okay, 6 point dah. Okay, next point kita nak cakap apa? Kita cakap dia punya apa kakak? Contribution dah cakap. Kita cakap dia punya pair. Okay, berapa pasang elektron yang dikongsi? Pairs. Okay, berapa pasang? Okay, so berapa pasang elektron yang dikongsi? How many pairs? 1 pair. Good, very good. So, nak cakap macam mana? 1 pair, okay, kita terhasilnya 1 pair. 1 pair, okay, 1 pasang elektron yang dikongsi. Bond yang terbentuk single, double, triple? Single, very good. Okay, so gabungkan 2 point tu Gabungkan 2 point tu, kita boleh cakap macam ni. Cakap macam ni, point lights warna merah lah. Okay, 1 pair. Okay, 1 pasang kan, 2 elektron yang dikongsi. 1 pair of electrons, okay, shared, dikongsi, and forms, okay, and form a single bond. Terbentuknya single bond, okay, antara between hydrogen atom and chlorine atom. Okay, clear tak? Clear tak yang ni? Point yang ke-7 ni clear tak? Clear. Ya. Very good. Right, next. Point yang ke-8. Okay, ni point yang last lah ni. Point yang ke-8, kita bagi tahu apa yang terbentuk. Okay, so compound kita tadi ialah HCl. Okay, compound kita ialah HCl. So kita boleh cakap last sekali, HCl is formed. Point yang terusnya, HCl is formed. Ataupun produce, tak ada masalah. Boleh saja. Okay, clear tak? So dah 8 point. Cikgu, esei 10 markah. Yes, 2 markah lagi kat mana? 2 markah lagi dekat lukisan. 2 markah lagi di lukisan. So total 10 markah. Soalan esei. Okay, boleh? Jelas? Jelas? Ya. Jelas. Okay, sekarang masa 11.25. Okay, kita boleh tengok satu lagi kot lah. Satu lagi. 11.25. Korang ada kelas tak? Pukul 12. Ada kelas pukul 12 Satu lagi contoh kita boleh tengok. Kita lukis je lah. Kita tak. Ayat-ayat ni dapat Ni ayat-ayat ni semua tolong catat, tolong tulis. Sebab cikgu nak bagi assignment lepas ni. Assignment ionic tu ada yang dah hantar. Setakat ni ada 2 orang baru hantar kat cikgu. Bat dengan Nabila. Okay, thank you Bat dengan Nabila. Dia dah hantar dah assignment yang ionic.
PM Cikgu nak tulis dekat apa tu Google Classroom, tapi cikgu tak masuk lagi. Sebab cikgu ingat cikgu nak habiskan covalent ni baru nak assign assignment tu lah dalam Google Classroom. Okay, tapi ada yang dah hantar ionic tu, baguslah. Okay. Tak apa, yang dah buat tu tak apa, hold dulu, nanti hantar dekat dalam GC tu sekali dengan covalent ni. So ayat-ayat ni tolong ambil sebab nanti ada assignment awak kena buat. Okay. Dapat dah salin lah ayat-ayat ni semua. Okay. Satu lagi contoh. Okay. Hari tu assignment cikgu bagi dua kan, dua compound kan, dua compound ionic kan. Okay. Covalent ni cikgu ingat cikgu nak bagi satu je. Okay. Cikgu nak bagi yang susah sikit. Yang susah sikit. Which is okay. Agak-agak apa nama dia? Tak nak lah. Dua lah. Okay, CCl4 dengan water. Okay, CCl4 dengan water. So soalan dia sama. Explain the formation. Terangkan pembentukan CCl4 dan juga H2O. CCl4 ni nama dia ialah karbon tetra 4Cl. So tetrachloride. Okay, karbon tetrachloride. Okay, cikgu bagi hint. Okay, cikgu bagi hint. So bila awak nak explain, right, awak lukis dulu. Yang pertama lukis dulu. Draw. Okay. Daripada lukisan, barulah awak boleh terang dia punya ayat-ayat ni. Barulah awak boleh nampak daripada lukisan tu. Kalau lukisan awak salah, ayat-ayat awak ni pun akan jadi salah. Okay, alright. So, nak draw, okay, kalau CCl4, cikgu bagi hint untuk CCl4. Cikgu tak lukis penuh. Okay, cikgu tak lukis penuh. Cikgu lukis tu je. Bagi hint je kat awak. CCl4, karbon 1. So, karbon akan duduk kat tengah. Okay, karbon akan duduk kat tengah. Klorin ada 4. So, klorin akan duduk keliling atas, bawah, kanan, kiri. 1, 2, 3, 4. Macam ni Ni lukisan CCl4. Karbon duduk tengah. Cl ada 4 dekat keliling. Kanan, kiri, atas, bawah. Saudara akan macam ni lah jadi. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okay. Ni cikgu bagi hint ni. Okay. Ni CCl4. Okay. Diorang kongsi berapa single ke, double ke, triple ke yang terbentuk. Yang tu korang fikir sendiri. Okay. Itu CCl4. Okay. Untuk next water. Water H2O. Okay. Lukisan water sama juga. Dia ada 3 3. H ada 2, O ada 1. So O1 dia akan duduk kat tengah. Okay. Kanan kiri akan ada H. Kanan kiri. So macam inilah. Sub. Okay. So macam mana diorang share tu, hidrogen bagi menyumbang berapa, double ke, single ke, triple ke bond yang terbentuk, yang itu buat sendiri. Okay, cikgu bagi hint setakat tu sahaja. Okay, boleh tak? Clear tak? Ya. Clear, betul? Betul Alright. So ada 4 compound tu 4 compound tu ionic. Sebelum ni kita ada apa? Ionic. Kita ada aluminium oxide Al2O3, lagi satu aluminium chloride AlCl3. Ini ionic. Covalent tadi kita ada apa tadi? CCl4. Satu lagi kita ada water. Okay, so yang ini tolong buat dalam GC. Kita tulis kat atas pad. Macam biasa ambil gambar. Pak, tempel dekat GC. Okay. Lepas tu, due cikgu bagi sampai hari Jumaat, boleh tak?
Boleh. Due date hari Jumaat boleh? Boleh. Boleh. Jumaat malam ah. Okay, so due date Jumaat malam. Okay, pukul 12 tu lah. Okay, kenapa due date hari Jumaat? Sebab hari Sabtu malam. Okay, Sabtu malam tolong buat alarm ke alert ke apa, reminder ke apa. Sabtu malam cikgu nak buat extra class. Cikgu nak bincang this one. Okay, cikgu nak bincang ni dan nak bincang ni. Tapi awak kena hantar dululah. Awak kena submit dulu hari Jumaat tu. Tu cikgu tengok. Lepas tu jawapan-jawapan yang bagus, gambar-gambar yang bagus nanti cikgu akan pilih. Nanti akan cikgu present dekat tu. Boleh Boleh. Okay, lepas tu lagi satu. Dalam GC, ada lagi orang yang tak join tau. Tolong alert dekat kawan-kawan awak yang belum join tu. Cikgu malas lah nak cakap banyak kali kat dalam group. Okay, ada juga yang belum join group GC tu. So, semua assignment dia tak hantar lagi. Tolong cakap lah dekat kawan-kawan awak tu. Okay, alright. Itu sahaja untuk kelas hari ni. Doh, anak siapa pula tu? Anak cikgu hari. Okay, so attendance. Sekejap attendance. Kita ada 36 orang, 3 orang